tekan butang subscribe dulu tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali. Hari ini kita akan buat penaklukan matematik untuk matematik tingkatan 4. Okey, ini untuk kertas 2. Jadi kita akan tengok soalan yang pertama. Soalan nombor 1A. Lengkapkan pernyataan berikut menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan untuk membentuk suatu pernyataan yang benar. Okey. Benar, kita kena guna semua atau sebilangan. Kita akan tengok soalan. Persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Adakah persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama? Jawapannya salah. Tak semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Jadi, kita tak boleh tulis semua. Kita kena tulis sebilangan. Okey. Sebilangan persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. Okey, kita akan tengok soalan B. Soalan B, lengkapkan premis dalam hujah berikut. Okey, cuba tengok premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey, jika M ialah gandaan bagi 6, maka M ialah gandaan bagi 3. Okey, ini ialah P. Ini ialah Q. Okey. Jika M ialah gandaan bagi 6, maka M ialah gandaan bagi 3. Jadi, ini ialah hujah pertama ataupun hujah kedua. Okey, cuba tengok kesimpulan dia. 23 bukan gandaan bagi 6. Bukan. Kalau bukan ni, kita merujukkan kepada hujah yang ketiga. Hujah yang ketiga, kita ada bukan. Bukan. Okey. Jadi, cara nak tulis dia, okey, jika P maka Q bukan Q adalah benar. Maknanya, awak kena tulis 23 bukan gandaan bagi 3. 23 bukan gandaan bagi 6. Yang ni P, ini Q. Bukan Q, bukan P. Okey? So, ini ialah jawapan dia lah. 23 bukan gandaan bagi 3. Okey, untuk C, dia kata tulis implikasi. Dua implikasi. Okey, jadi implikasi awak kena tengok. Kita ada dua pernyataan yang depan jika dan hanya jika ni. Kita ada satu, kita ada dua. Jadi, implikasi yang pertama awak kena tulis jika P tolak Q lebih besar daripada sifar, maka P lebih besar daripada Q. Ini implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jadi awak kena terbalikkan. Okay. Jika P lebih besar pada Q, maka P tolak Q lebih besar daripada sifar. Okey, itu ialah cara nak tulis implikasi. Kita hanya terbalikkan dua ni. Okey. Okey, untuk D. Untuk D, kita ada buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 7, 14, 27 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Okey, cuba tengok dia kata secara aruhan. Kalau secara aruhan, dia melibatkan kita ada kena tulis N kan. Jadi kita tengok apa yang berbeza. Okey, cuba tengok nombor apa yang berbeza. Nombor yang berbeza ialah nombor 1, 2, 3. So, ini kita kena gantikan dengan N. So, kita untuk jawapan ni, kita tak payah tulis. Kita tulis yang selepas dia. Selepas sama dengan. Kita akan tulis 3 kurungan 2
kuasa N tambah, okey, yang ni pun berbeza, 1, 2, 3 ni. Okay, tambah N. Okay, letak kurungan, koma, N sama dengan, N dia berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, ini ialah kesimpulan secara aruhan. Okay, jadi kita akan tengok soalan yang berikutnya. Soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Benar atau palsu. Okay, jadi kalau benar atau palsu kita ada dan atau. Okay, dan atau. Jadi kita akan tengok dan. Tengok dan kat tengah-tengah ni. Okay, kita tengok yang pertama. 9 ialah nombor perdana dan nombor ganjil. Okey, 9 ni nombor perdana ke? 9 bukan nombor perdana. Maknanya ini ialah palsu, salah. 9 ialah nombor ganjil. Nombor ganjil betul. Okey, jadi bila ada dan, kita ada palsu dengan benar. Kalau untuk dan, dia akan jadi palsu. Nanti awak tengok balik dalam ada jadual dia. Okey. Jadi pernyataan ni ialah palsu. Okey. Palsu. Okay. Untuk B, nyatakan akas bagi implikasi berikut. Okey, apa itu akas? Akas ni ialah kalau senang terbaliklah. Okey, terbalik. Jadi, dia tulis sini. Jika X tambah 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 4. Terbalik kan? Jika X sama dengan 4, maka X tambah 3 sama dengan 7. Inilah akas dia. Okey? Just terbalikkan. Okey, untuk C pula. Untuk C, lengkapkan premis dalam hujah berikut. Okey. Nampak tak? Semua kalau dalam hujah, kalau semua dekat depan ni. Semua. Maknanya dia hujah yang pertama. Kita tengok balik. Hujah yang pertama tadi, nota ni. Hujah pertama dia ada semua dekat depan. Okey. Semua A adalah B. C adalah A. C adalah B. Okey. Jadi kita tengok balik. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Nombor genap tepat dengan 2. Okey, 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, semua A adalah B. A adalah B. C adalah A. C adalah B. Jadi, dekat sini C dia apa? C dia 8. Okey. So, kita tulis C adalah A. A dia apa? Nombor genap. So, 8 ialah nombor genap. Okey, ini ialah premis yang kedua. Jadi, sebelum awak nak jawab soalan, awak kenal pasti dulu. Ni hujah yang ke berapa. Okey. Kita akan buat soalan yang soalan D. Satu kesimpulan secara aruhan. Aruhan juga. Macam tadi saya kata, aruhan kita guna N. Okey, mesti ada N. Okey, jadi kita tengok yang mana yang lain, berbeza. Okey. 1, 2, 3 ni berbeza. Yang ni pun berbeza. 1, 4, 9. Okey, dia berbeza. Jadi, kita kena gantikan dia dengan N. Okey. So, saya kata yang ni kita tak payah tulis. Tak payah tulis. Jadi, 4 kurungan N kuasa 3 tambah N. Okey, cuba tengok. N dia 1, 2, 3. Tapi yang sebelah kanan ni 1, 4, 9. Jadi N kuasa 2 lah. Okey. Maknanya
kat sini 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Okey, ini ialah kesimpulan dia. Jadi N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini ialah dia punya kesimpulan secara aruhan. Okey, kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ketiga, tentukan sama ada. Okey, tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Okey, semua nombor perdana tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul ke semua nombor perdana tidak boleh bahagi tepat dengan 2? Okey, kita tengok dulu nombor perdana ni nombor berapa? Start daripada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okey, daripada nombor ni ada tak yang boleh dibahagikan tepat dengan 2? Ada. 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 3 bahagi 2 kita tak dapat tepat. So, kita ada 1, 2 ni je lah yang boleh bahagikan tepat. Tapi dia kata semua nombor. Maknanya ini ialah pernyataan yang palsu. Okey, tulis kat sini palsu. Okey. So, kita tengok nombor 2. Nombor 2, kita ada dan. Okey. Kita tengok pernyataan yang pertama. P kuasa negatif 1 sama dengan 1 per P. Okey, ini ialah betul. Okey. Kalau 1 per P, P ni kita buat naik atas dia akan jadi. Okey, P ni sebenarnya P kuasa 1. Bila kita buat naik atas jadi P kuasa negatif 1. So, betul lah. So, yang ni. P punca kuasa 2 sama dengan P 1 per 2. Ni pun betul. Okey. Punca kuasa P kita boleh tulis juga sebagai P 1 per 2. Kalau P punca kuasa 3 kita boleh tulis sebagai P 1 per kuasa 1 per 3. So, betul. Kalau betul dan betul untuk dan, dia akan jadi benar. Okey. So, ini ialah kenyataan yang benar. Okey, nombor 1 palsu, nombor 2 benar. Kita tengok yang B. Jika hasil tambah nombor ialah 15, maka min ialah 5. Okey, kita tengok conclusion dia, kesimpulan. Hasil tambah 3 nombor itu bukan 15. Okey, kalau nampak bukan, mesti hujah yang ketiga. Hujah yang ketiga. Kalau hujah yang ketiga dekat premis 2, bukan Q. Mana Q? Ini ialah Q. Ini ialah P. Ini ialah Q. Okey. Maknanya bukan min. Ialah. Okey, dia tulis kat sini. Min ialah 5. Jadi kita kena tulis min ialah bukan 5. Okey, just tambah bukan je kat sini. Okey, itu untuk B. Okay, kita tengok C. C. Setiap sudut pendalaman sebuah poligon sekata dengan N sisi ialah N tolak 2 bla bla bla. Buat satu kesimpulan secara didaksi. Okey, bila awak nampak kesimpulan secara didaksi ni awak kena bagi jawapan terakhir. Jawapan terakhir maknanya awak kena kira lah. Kira. Okey, dia dah bagi formula untuk cari sudut pendalaman. Okey, dia dah bagi yang ni kan. Lepas tu dia nak kita cari sudut heptagon. Heptagon ni sisi dia berapa? Heptagon. Si N dia ialah 7. Kita ganti je lah 7 dalam N dekat sini. Okey. N tolak 2 darab 180 darjah per dengan N. So dekat N kita ganti dengan 7.
7 tolak 2 darab 180 darjah. Bahagikan dengan 7. Okey, cuba tekan kalkulator. 5. Kita akan dapat berapa guys? Okey, kita akan dapat 128.57 darjah. Okey. So, ini ialah sudut pedalaman bagi sebuah heptagon. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Okey. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut adalah benar ataupun palsu. Benar atau palsu. Okay. Kita tengok ni atau. Tengah dia atau. Okey. 3 tambah 3 sama dengan 9. Betul ke salah? Salah. 3 tambah 3, 6. Okey. 3 darab 3 sama dengan 9. Betul. Okey. Untuk atau, kalau salah dengan betul, dia akan jadi betul. So, pernyataan ini ialah benar. Okey, nanti tengok balik jadual Okey, untuk B, lengkapkan pernyataan untuk membentuk satu pernyataan benar, bla bla bla. Semua atau sebilangan. Kita kena tulis semua atau sebilangan. Okey, gandaan 3 adalah gandaan bagi 6. Okey, gandaan 3 apa? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Gandaan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Jadi, adakah sama gandaan 3 dengan gandaan 6 ni? Ada setengah je sama kan? Okey, maknanya bukan semualah gandaan 3 adalah gandaan 6. Kita kena tulis sebilangan. Okey, untuk B, settle. Untuk C. Untuk C, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Implikasi. Kalau implikasi tadi, kita kena tulis jika ataupun jika dan maka. Okey. Mula-mula tulis jika. Okey, ini implikasi pertama. Jika 3x tambah 4 sama dengan 10, maka x sama dengan 2. Ini implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika x sama dengan 2, maka 3x tambah 4 sama dengan 10. Jadi, implikasi pertama just tulis balik je. Tapi, jika dah hanya jika ni kita buang. Implikasi kedua kita terbalikkan. Okey. Yang itulah caranya. Okey. So, kita tengok soalan yang kelima. Soalan last. Soalan kelima. Okey, dia suruh tentukan sama ada pernyataan ini benar ataupun palsu. 2 ialah nombor ganjil. Nombor ganjil kedua ni palsu lah. Nombor 2 ialah nombor genap. Okey. Negatif 3 ialah nombor negatif atau 5 ialah nombor genap. Okey, negatif 3 nombor negatif. Betul. 5 ialah nombor genap. Salah. 5 nombor ganjil. Jadi kita tulis, kita tengok kat tengah ni atau. Okey, betul dan salah. Betul atau salah. Dia akan jadi betul. Maknanya benar. Okey. So, benar lah yang tu. Okey, B. Dua implikasi. Implikasi macam tadi juga. Jika y kuasa 3 sama dengan 125, maka y sama dengan 5. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, jika y sama dengan 5, maka y kuasa 3 sama dengan 125. Okey. Okey, untuk C. Untuk C dia kata lengkapkan hujah. Hujah. Okey, cuba tengok.
Okey, jika X sama dengan 2, maka 4X tolak 1 sama dengan 7. Okey, cuba tengok dekat kesimpulan. X tidak sama dengan 2. Maknanya bukan, yang ni bukan. Ini hujah yang ketiga. Kalau hujah yang ketiga, dekat sini pun awak kena tulis bukan juga. So, 4X tolak 1 tak sama dengan 7. Simbol ni merujuk kepada bukan. Okey. Okey, last. Last. Soalan nombor 6. Okey. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Benar atau palsu. Angka bererti bagi 12345 ialah 7. Okey, betul ke 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya benar lah, betul. Benar. Okey. Yang B pula, akas. Okey, akas tadi apa? Akas ni ialah terbalik. Kena tulis terbalik. Jika suatu sudut berada di antara 0 dan 90, maka sudut itu ialah sudut tirus. Jadi tulis jika sudut itu ialah sudut tirus, maka suatu sudut berada di antara 0 darjah dan 90 darjah. Okey, itu kita cara nak tulis akas lah. Okey, untuk C. C apa? Jika X ialah nombor ganjil. Okey, ini ialah P. Maka X tidak boleh dibahagikan tepat dengan 2. Ini ialah Q. Cuba tengok kesimpulan dia. 24 bukan nombor ganjil. Bukan ialah hujah yang ketiga. So dekat premis kedua ni pun bukan Q. Yang ni bukan P. Kesimpulan bukan P. Jadi so bukan Q, maknanya kita kena tulis 24 boleh dibahagi tepat dengan 2. Sebab apa saya tulis boleh dibahagi tepat dengan 2? Sebab dekat sini dia kata tidak boleh. Kalau bukan ni maknanya bertentangan dengan dia. Tadi kat sini dia kata nombor ganjil kan. Yang ni bukan nombor ganjil. So kalau dia kata tidak boleh dibahagi, maknanya boleh dibahagilah. Kita kena terbalikkan. Okay. So D. Okay, last D. Berdasarkan maklumat di bawah, satu kesimpulan secara didaksi. Didaksi ni kita kena beri jawapan akhir. Jawapan akhir. Okey, permukaan sfera. Luas permukaan sfera dengan jejari 9 cm. Okey, luas permukaan suatu sfera dengan jejari J ialah 4 pi J kuasa 2. Okey. 4 pi J kuasa 2 ni ialah dia punya formula. Jadi dia nak kalau jejari dia 9, apa jawapan dia? Jejari dia 9. Okay, so dekat J ni kena gantikan dengan 9. 4 pi ni awak boleh gantilah dengan 22/7. Darab J 9 kuasa 2. Jadi apakah jawapannya? Tekan je kalkulator. Kita akan dapat jawapannya ialah 1018.29 cm kuasa 2. Okey, itu sahaja untuk penaklukan matematik. Saya harap video ni dapat membantu sedikit kefahaman awak untuk jawab soalan-soalan. Okey. Terima kasih. Bye.